إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين يا رب العالمين. Kata Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullah, qala kitabuz zakati la tajibu zakatu illa ala al-hurri al-muslimi ghairi al-janini, wa dhalika fi anwa'in. Al-awwalu an-na'amu, fa fi kulli khamsin min al-ibil ila 20 syatun jaza'ah aw jaza'u dha'nin lahu sanah aw thaniyatu ma'zin aw thaniyin lahu sanatani. Kata Al-Faqih Bafadal Al-Hadrami rahimahullah, Kitabuz Zakah ini satu kitab, satu kumpulan daripada ilmu yang di dalamnya biasanya terdapat bab, fasal, furuk masalah dan furuk masalah pada ghalibnya, yang menyatakan, ini satu kitab pada menyatakan zakat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya lah. Kitabuz Zakah. Qala rahimahullah, la tajibuz zakatu illa ala hurril muslimi. Tidak wajib zakat illa melainkan alal hurri, ke atas orang yang merdeka, al muslimi, lagi Islam ia, ghairil janini, selain daripada janin, anak dalam kandungan. Wa dzalika fi anwa'in, dan yang demikian itu zakat itu fi anwa'in, dalam beberapa bagai, ada beberapa jenis ataupun ada beberapa bahagian kategori. Baik, maka kita masuk dalam perbincangan tentang zakat. Telah selesai daripada perbincangan tentang solat secara sempurnanya. Habis dah bab solat, masuk dalam tajuk kedua di dalam rubung ibadah, iaitu zakat. Zakat biasanya diletakkan tajuk zakat ni, Kitabuz Zakah, selepas daripada Kitabus Salah, kerana ulama menyebutkan bahawasanya zakat ini seumpama saudara bagi sembahyang. Dia seumpama saudara bagi sembahyang, dengan makna seseolahnya dia ada hubung kait yang sangat rapat dengan sembahyang. Sebab biasanya pada kebanyakan tempat dalam Quran dia digandingkan sekali, salat dan juga zakat. Salat dan juga zakat. Macam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah.
dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah sembahyang, wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Jadi banyak tempat dalam Quran yang menggandingkan antara solat dengan sembahyang. Jadi ulama ambil semangat itulah, semangat gandingan tu. Bila selalunya digandingkan ataupun banyak tempat dalam Quran zakat disebutkan bersama dengan solat, maka diambil kefahaman daripada situ, diambil sempena daripada situ. Maka biasanya ulama fuqaha meletakkan bab zakat selepas daripada bab sembahyang, walaupun daripada sudut pensyariatannya puasa dulu sebelum daripada zakat. Kalau ikut tahun pensyariatan, zakat disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah lah, bersama dengan puasa, iaitu pada bulan Syaban bersama dengan puasa lah. Jadi puasa dulu baru zakat, iaitu zakat zakat yang dimaksudkan situ zakat fitrah lah, tapi termasuk juga dengan zakat-zakat yang lain lah. Jadi permulaan pensyariatan zakat itu ialah pada Syaban, pada bulan akhir bulan Syaban tahun kedua hijrah, bersama dengan puasa. Dan bila kita tengok dalam antara puasa dengan zakat, maka puasa dululah, sebab zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun tersebut. Antara syaratnya mestilah seseorang itu mestilah hidup pada satu juzuk Ramadan dan satu juzuk Syawal, macam yang akan disebutkan nanti dalam zakat fitrah nanti ni. Jadi kalau ikut pensyariatan itu puasa dululah daripada zakat. Tapi kebanyakan kitab fiqh akan menyebutkan puasa dulu, akan menyebutkan zakat dulu. Akan menyebutkan zakat dulu, sebab melihat kepada zakat ini di dalam Quran biasanya disebutkan, ataupun banyak tempat dalam Quran yang menyebutkan solat dan digandingkan dengan puasa, Baik, maka zakat pada lughah dengan makna at-tathhir. Zakat pada lughah dengan makna at-tathhir. Kalimah zakat pada lughah dengan maksud membersihkan ataupun mensucikan, dan juga dipakai dengan makna an-nama, subur, berkembang, iaitu dengan makna ziyadah wal khair wal barakah, pertambahan, kebaikan dan juga keberkatan. Itu daripada sudut bahasa lah, daripada sudut bahasa. Contohnya macam dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah berjayalah orang yang membersihkannya, membersihkan hati, membersihkan diri. Zakah tu ambil dari kalimah zakat ni lah, pada sudut lughah. Jadi di mana tathhir, di mana tathhir, mana membersihkan dan menyucikan. Adapun pada sudut syarak, zakat yang pada istilah kita yang dibincangkan dalam bab hukum, dia ialah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Itu dalam satu ta'rif yang mudah lah, ta'rif yang mudah. Ataupun dalam ta'rif yang lain, ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin ila ta'ifatin makhsusah, pun dia juga dalam setengah-setengah kitab fiqh yang lain. Jadi ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang khusus, ala wajhin makhsusin, di atas bentuk yang khusus, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, ila ta'ifatin makhsusatin, ila ta'ifatin makhsusah, kepada kumpulan-kumpulan yang khusus. Jadi dia semua khusus. Ini mudah ingat. Kalau kita ingat konsep zakat, kita ingat ta'rif dengan mudah. Zakat ialah mengeluarkan harta yang tertentu, yang khusus. Maksudnya bukan semua jenis harta. Bukan semua jenis harta. Dia bukan terletak pada nilai harta dan sebagainya. Dia harta yang telah dinaskan dalam syariat, yang telah dinaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun harta tu bernilai pada sisi kita atau pada pandangan mata manusia, tapi kalau tak ada dalam nas, maka tak wajib keluar zakat lah. Contoh macam berlian, tak wajib keluar zakat. Contohnya minyak, tak wajib keluar zakat. Tak wajib keluar zakat minyak, tak ada. Sebab dia tidak dinaskan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Maka mengeluarkan harta yang khusus, ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin,
di atas jalan, di atas cara yang khusus. Maksudnya kena ada syarat-syarat yang tertentu. Bukan semata-mata ada harta kena keluar zakat, tak. Dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat yang masyhurnya mesti cukup nisab, cukup kadar wajib zakat. Antaranya sempurna haul, sempurna pemilikan sekurang-kurangnya 12 tahun pada kebanyakan harta zakat dan sebagainya. Itu akan dibincangkan pada jenis-jenis zakat secara khusus lah. Dia punya nisab dia banyak mana, dia punya haul dia kira macam mana. Itu secara khususnya. Antaranya mesti milik dia. Itu syarat-syarat nanti kita akan bincang kemudian. Dan ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusin, mengeluarkan harta yang khusus yang tertentu atas cara, atas bentuk yang tertentu dengan niat yang tertentu, dengan niat zakat lah. Ataupun disebut dalam istilah dia sebut sedekah. Sedekah kalau disebutkan dalam kitab Arab ataupun dalam kitab fiqh, sedekah dengan makna zakat. Sedekah dengan makna zakat. Dia terbalik dengan penggunaan kita lah. Kita guna sedekah ni benda yang sunat. Zakat lah. Kita tak guna kalimah sedekah dalam bahasa kita, dan kita maksudkan dengan sedekah itu ialah zakat tak. Tapi dalam kitab fiqh, maka bila sebut sedekah, maka maksudnya sedekah wajibah dengan makna zakat. Jadi kita kena pandai beza dah. Bila kita buka kitab Arab contohnya, kita buat rujukan ataupun kita mengaji dengan siapa-siapa dan sebagainya, bila nama sedekah, bila disebutkan tentang sedekah, maka sedekah tersebut biasanya dimaksudkan dengannya ialah sedekah yang wajibah. Sedekah yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Zakat lah. Dia berbeza dengan kefahaman sedekah pada penggunaan bahasa kita. Dalam penggunaan bahasa kita, sedekah ialah sedekah yang sunat. Sedekah ialah sedekah yang sunat. Kalau sedekah yang sunat dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai tatawwu', ataupun disebut sedekah tatawwu', sedekah sunat. Itu baru makna sedekah dalam bahasa kita. Jadi mengeluarkan zakat ialah mengeluarkan harta yang tertentu atas syarat-syarat yang tertentu dengan niat yang tertentu, iaitu dengan niat zakat lah. Tak boleh dengan niat selain daripada niat zakat. Niat nak bagi saja ke, niat nak hadiah tak ada zakat, niat nak nak berbudi kepada kawan tu tak ada zakat, niat nak sedekah sunat tak ada zakat. Dengan niat zakat lah. Sebab Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap satu perkara itu dinilai berdasarkan niatnya. Dia bagi sesuatu kepada seseorang contohnya dengan niat zakat, jadi zakat lah kalau cukup syarat. Nilai yang sama, benda yang sama dia bagi dekat orang lain contohnya, ataupun orang yang sama tapi bukan dengan niat zakat, dengan niat hadiah contohnya, tak ada zakat. Dia tak boleh kira bagi dah tu kira zakat, tak kira. Sebab waktu bagi tu ataupun tujuan pemberiannya itu bukanlah dengan niat zakat. Dia mesti biniyatin makhsusah, sebab dia ibadah. Dia masuk dalam bab ibadah. Ibadah dia mensyaratkan niat. Kena niat yang khusus barulah jadi zakat. Kemudian ila ta'ifatin makhsusah, ataupun yusrafu li ta'ifatin makhsusah, diagihkan zakat tersebut, harta tersebut diagihkan kepada kelompok yang tertentu. Bukan semua orang boleh makan zakat. Bukan semua orang, walaupun pada pandangan mata kita dia layak ataupun dia sepatutnya makan zakat, tak. Allah telah letakkan golongan yang tertentu, iaitu 8 asnaf dia panggil. 8 golongan yang boleh makan zakat, seperti mana yang akan disebutkan dalam fasal yang kemudian ni, fasal-fasal yang selepas ni. Ada dah kelompok-kelompok orang yang boleh makan zakat yang diambil daripada ayat Quran tu, innamas sadaqatul lil fuqara wal masakin, dan sampai habis ayat. Sedekah itu untuk fuqara, masakin, amil, orang yang berhutang, ibnu sabil dan sebagainya. Ada 8 golongan yang boleh makan zakat kalau dengan bahasa kita lah. Lain daripada 8 golongan tu tak boleh makan zakat. Kalau bagi zakat kat dia tak sah. Kalau bagi zakat kat dia tak sah atas nama yang lain daripada asnaf yang 8 tu. Kalau dia termasuk dalam salah satu daripada asnaf yang 8 tu, sah lah. Tapi kalau tak masuk, tak sah. Maka tak timbul perbincangan bagi zakat kepada anak yatim, bagi zakat contohnya kepada masjid, bagi zakat kepada NGO dan sebagainya. Tak timbul pembincangan tu kalau kita faham siapa 8 asnaf tu.
Siapa 8 asnaf tu? Maka perbincangan asnaf juga ialah perbincangan yang penting dalam bab zakat, iaitu kepada siapa kita nak alurkan, kita nak salurkan zakat tersebut. Nak bagi kat siapa? Boleh sebarang orang ke? Dia bukan kira kawan tu ada 2 biji kereta ke, kawan tu ada 3 biji motor ke, dia tak kira yang tu. Itu bukan dia punya piawaian ataupun benda yang kita tengok untuk menjadikan dia layak zakat ataupun tak layak zakat. Dia tak ada motor contohnya, kereta pun tak ada, motor pun tak ada, maka dia layak zakat? Tak, belum tentu. Kawan ni motor 3, kereta 2, maka dia tak layak zakat? Tak, belum tentu. Dia kena tengok dalam perbincangan dalam bahagian asnaf. Dia masuk tak dalam kategori asnaf? Kalau dia masuk dalam kategori asnaf, walaupun motor dia 3 biji, kereta dia 2 biji, dia asnaf, dia layak makan zakat. Maka tak semestinya fakir miskin saja. Orang yang bukan fakir miskin pun ada kemungkinan untuk makan zakat, bila mana dia masuk dalam asnaf selain daripada fakir miskin. Selain daripada fakir miskin, contohnya dia orang yang dia amil contohnya. Dia amil contohnya, amil yang dilantik oleh pengurusan zakat, sultan dan juga naib pengganti bagi sultan contohnya. Kaya, orang ada Mercedes pada sebiji di rumah, BMW pada sebiji di rumah, Velfire pada sebiji di rumah, macam-macam lah. Motor besar pun ada, motor kecil, daripada sekecil-kecil motor sampai sebesar-besar motor pun ada di rumah, susun macam pasu bunga. Tapi dia ambil zakat, dia layak makan zakat. Dia layak makan zakat sebab dia ambil atas kapasiti amil. Itu akan dibincangkan kemudian dalam fasal yang berkaitan tentang siapa yang layak makan zakat. Tersebut sebagai asnaf yang 8. Dia tak semestinya fakir miskin. Biasanya kita berikan kepada fakir miskin lah. Tapi fakir miskin tu juga bukan atas pandangan mata kita. Dia atas syarat-syarat dan kriteria yang telah digariskan oleh syarak. Kena tengok di sana pula. Kalau dia ada duit 50,000 dalam bank dia, adakah masuk dalam fakir miskin atau tidak? Belum tentu. Boleh jadi masuk, boleh tak masuk. Kalau dia ada duit 100,000 dalam akaun bank dia contohnya, adakah dia dinamakan kaya? Belum tentu. Boleh jadi dia miskin, boleh jadi dia layak makan zakat. Itu tengok kemudian. Itu sebagai penjelasan awal saja. Maksudnya zakat ini akan diagihkan, akan diberikan kepada golongan yang tertentu, bukan semua golongan. Bukan golongan yang kita rasa layak. Tak, dia mesti dinilai dengan kriteria yang ditentukan oleh syarak. Anak yatim atas namanya anak yatim tak layak makan zakat. Atas namanya anak yatim tak layak makan zakat. Contohlah. Begitu juga dengan kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan kurang upaya. Atas namanya golongan kurang upaya tu, dia nak ambil atas kapasiti dia golongan kurang upaya, tak boleh ambil zakat. Tapi kalau dia orang kurang upaya yang miskin, dia layak lah. Tapi dia makan atas nama miskin. Anak yatim tu kalau dia makan atas nama miskin, dia masuk dalam kategori orang yang miskin contohnya, dia layak zakat. Tapi bukan sebab dia anak yatim, sebab dia miskin. Orang kurang upaya, bukan dia makan zakat atas nama dia orang kurang upaya, tak. Tapi atas tiket miskin ataupun fakir dan sebagainya. Tengok nanti kemudian, tengok dalam bab dia, kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Baik, maka tu makna ataupun ta'rifan zakat di sisi syarak. Mengeluarkan harta yang khusus, sebahagian jenis harta saja. Kalau kita bilang ada 6 harta ataupun 7 harta saja, sekitar 6 ataupun 7 berdasarkan kepada perincian harta yang khusus dengan syarat yang khusus. Ada syarat yang am dan ada syarat yang khas. Syarat yang am ni syarat wajib zakat secara umumnya, dan syarat yang khas ni bila kita masuk ataupun kita fokus, kita tentukan zakat apa yang kita bincangkan, maka dia ada syarat tambahan. Jadi ada zakat, ada syarat yang am, syarat wujub zakat, syarat wajib zakat secara umum, dan ada syarat yang khas, iaitu tambahan di atas syarat yang am berdasarkan kepada kategori zakat yang kita bincangkan. Jadi mengeluarkan harta yang khusus di atas cara yang khusus, iaitu syarat-syarat yang khusus, dengan niat yang khusus, iaitu dengan niat zakat kepada golongan yang khusus. Itu makna zakat. Itu makna zakat.
yang dimaksudkan. Baik, maka ni disebut sikit tentang syarat wajib zakat. Ni sebutkan sikit tentang syarat wajib zakat. La tajibuz zakatu, tak wajib zakat illa, melainkan. Bila ada illah, maksudnya terangkatlah hukum la tajibu tu, maksudnya wajib lah. Tidak wajib zakat melainkan, yang wajib zakatnya alal hurri al muslimi ghairil janini. Situ disebut 3 syarat wajib zakat. Situ disebut 3 syarat wajib zakat. Tidak wajib zakat melainkan di atas al-hurri, orang yang merdeka. Kita ikut susunan tuan kita lah. Syarat yang pertama yang disebut ialah hurriyah, merdeka, bukan hamba. Sebab bila hamba, dia tidak memiliki sebarang harta. Dia sendiri ialah harta ataupun milik tuan dia. Tak ada lah sistem perhambaan pada zaman kita sekarang ni. Jadi dia maksudnya syarat yang tak perlu dipenuhi lah. Kita semua merdeka. Kita lahir-lahir merdeka dah. Jadi tak ada masalah dalam bab syarat ni. Yang kedua, al-muslimi. Itu syarat yang kedua. Syarat dia ialah Islam, orang Islam. Syarat dia orang Islam. Islam kat sini ni walaupun dia bukan mukallaf. Walaupun orang tersebut dia bukan mukallaf, dia tak mensyaratkan aqil dan baligh. Walaupun dia bukan mukallaf. Mana contoh dia bukan mukallaf? Kanak-kanak, laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia ada harta yang mencukupi nisabnya, contohnya lah, dia ada harta yang cukup nisabnya. Main mana harta dia cukup nisab, dia dapat melalui pewarisan contohnya. Tok Wan dia meninggal ke, ayah dia meninggal ke, ayah dia jutawan contohnya lah. Waktu umur dia 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun contohnya, ayah dia meninggal. Tan Sri, dia anak Tan Sri meninggal. Peraik-peraik dia boleh harta pusaka, kita kata contohnya 6 juta contohlah, 8 juta, 1 juta contohnya. Maka kalau cukup syarat dia dalam zakat, dalam zakat harta emas, perak dan sebagainya, perniagaan dan sebagainya contohnya, ataupun ternakan ke, ayah dia tu tokek ternakan contohnya, bila meninggal waris ke dia dan sebagainya. Kanak-kanak, sama ada laki-laki atau perempuan yang masih belum baligh, maka wajib zakat atas dia. Sebab dia tidak mensyaratkan zakat itu wajib ke atas orang yang aqil baligh saja. Lepas tu macam mana dia nak keluarkan? Dia masih lagi belum berhak atau belum layak untuk menguruskan harta wali dia. Kewajipan tersebut akan diuruskan dan akan ditunaikan oleh wali dia, penjaga harta dia, yang akan menguruskan zakat dia. Kalau tidak diuruskan pada masa dia kecil, maka bila dia dah baligh nanti tetap akan dituntut daripada dia untuk melaksanakan zakat, bermula daripada saat kewajipan dia. Lepas daripada dia baligh, lepas daripada dia layak untuk menguruskan harta dia sendiri. Macam tu juga dengan orang gila. Orang gila juga layak memiliki harta, cumanya kena ada pengurus bagi harta dia lah, pengurus aset dia. Gila tidak mencabut kelayakan seseorang daripada memiliki harta. Macam mana dia nak memiliki harta? Sama lah dengan pewarisan dan sebagainya, dengan hebah dengan pewarisan dan sebagainya. Abang dia contohnya tak ada siapa tinggal daripada beradik adik gila, abang kaya. Kemudian adik tu mati, tak ada siapa dia asabah dia lah. Orang gila tu dapat harta tu, dapat secara keseluruhan, tak ada dia beradik lain, nikah benda abang dia tu, anak bini pun tak ada, mak pak pun tak ada siapa pun tak tinggal daripada dua beradik. Dia adik, abang dia kaya, abang dia mati kemalangan ke, ataupun dibunuh orang ke, ataupun sebagainya lah, sakit jantung ke apa ke, maka harta tu berpindah milik kepada dia. Ataupun abang dia semasa hidup pun dah bagi dah harta tu, separuh daripada harta aku, separuh daripada aset aku bernilai 2.3 bilion dan sebagainya, separuh daripada ni aku pindahkan milik kepada adikku ni, namun sekian dan sebagainya. Dan pemindahan milik itu berlaku diletakkan pengurus hartanya, yang menguruskan harta untuk orang gila tu ialah abang dia. Fikir saya dah sagi, kalau aku tak ada, kalau mana ke, siapa nak jaga makan pakai adik aku ni, rawatan dia, sakit demam dia, tempat tinggal dia dan sebagainya. Maka abang dia yang prihatin tu bagi siap-siap harta ke dia. Dan harta tu cukup untuk keluar zakat contohnya, sampai nisab wajib keluar zakat. Wajib keluar zakat walaupun dia gila. Walaupun dia gila. Maka tidak disyaratkan aqil dan baligh pada syarat wajib zakat.
Yang disyaratkan ialah Islam saja. Satu. Yang keduanya, bila disyaratkan Islam, maka tidak wajiblah ke atas kafir. Kafir yang tidak diwajibkan ialah kafir asli. Maksudnya dia beranak-beranak kafir dah, dia kafir sejak asal. Maka tak wajib zakat ke atas diri dia. Dengan makna macam kalau ingat perbincangan kita dalam bab sembahyang, maka hukum dia sama. Pada hukum tuntutan di dunia, mereka tidak dituntut dan tidak sah mereka mengeluarkan zakat daripada diri mereka. Ni zakat perniagaan saya. Saya tu siapa? Apek Cina. Tak sah, sebab dia masih lagi belum masuk Islam dan dia kafir asli. Tapi di akhirat kelak, maka mereka kafir ini akan disiksa kerana meninggalkan membayar zakat. Dia dituntut dengan tuntutan akhirat, tidak di dunia. Macam sembahyang, sama macam sembahyang. Nak tengok perbahasan dia balik, patah balik kepada perbahasan syarat wajib sembahyang pada awal kitab kita dulu. Kita dah bincangkan kat situ. Maka kafir asli saja yang tak wajib zakat. Adapun kafir murtad, bahagian yang kedua daripada kafir, dia pernah Islam, kemudian dia keluar daripada Islam, maka untuk orang yang murtad ni kena tengok sama ada dia kekal atas kekafiran dia, kemurtadan dia, ataupun dia kembali balik pada Islam. Kalaulah dia kekal atas kemurtadan dia sampai mati, dia keluar daripada Islam dan kekal atas agama kafir itu sampai dia mati, maka tak wajib zakat kat dia. Kata dia secara automatik dia, kalau ikut kerajaan Islamnya, kalau ikut hukum pemerintahnya, hartanya akan dirampas dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Dipanggil harta faid. Harta faid, dia akan kelayakan dia memiliki harta tidak lagi valid, akan dicabut kelayakan dia daripada memiliki harta, dan hartanya akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal selepas dia mati. Sebab tak akan berlaku pewarisan antara dia dengan yang lain. Anak orang Islam tidak akan mewarisi harta orang kafir, dan orang yang kafir juga tidak akan mewarisi harta orang Islam bila salah seorangnya mati. Jadi harta dia pergi mana? Harta dia pergi faid. Harta dia masuk ke dalam Baitul Mal, masuk dalam dana negara untuk maslahah awam muslimin. Itu akan dibincangkan dalam bab siasah, dalam bab kenegaraan. Tapi kalau dia masuk Islam dia sebelum dia boleh mati, dia keluar daripada agama Islam lepas 10 tahun contohnya, Allah buka hati dia balik untuk masuk Islam semula, masuk Islam, maka kewajipan yang ada sekiranya wujud semasa dia kafir itu, contohnya zakat fitrah dia, contohnya zakat perniagaan dia kalau dia berniaga, contohnya zakat tanaman dia kalau dia ada tanaman, contohnya zakat emas perak dia kalau dia ada simpanan emas perak dan sebagainya, yang diwajibkan semasa ataupun yang wajib sepatutnya dia wajib keluarkan pada masa dia sedang murtad itu, wajib dikeluarkan semula. Maka dia wajib ganti balik lah. Contohnya dia murtad 10 tahun, artinya 10 kali puasa dia tak banyak zakat fitrah, maka dia wajib qada balik 10 gantang, contohnya 10 gantang zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Sama juga dengan kalau dia ada perniagaan, dan perniagaannya sebelum daripada dia murtad memanglah cukup haul dan cukup nisab, cukup kadar yang wajib kena zakat perniagaan itu, untung juta-juta contohnya, maka wajib kena zakat lah. Maka sepanjang 10 tahun tu kalau dia kena zakat pun tak sah, sebab dia dalam keadaan murtad. Wajib tapi tak sah keluar sebab dia kafir. Bila dia masuk Islam balik, maka dia wajib gantikan semula. Tahun yang pertama kena keluar macam mana, kena keluar. Tahun yang kedua sepatutnya keluar macam mana, kena keluar. Tahun yang ketiga sepatutnya kena keluar macam mana, kena keluar, dan seterusnya. Itu perbezaan di antara orang yang kafir asli dan orang yang kafir murtad. Adapun orang yang kafir asli, bila mana dia masuk Islam, maka zakat-zakatnya yang terdahulu yang sepatutnya dia bayar, tidak wajib dibayar. Contohnya dia ahli perniagaan yang berjaya, contohnya lah, keuntungan tahunan dia berbilion waktu dia kafir tu, maka dia masuk Islam. Dia wajib tak qada balik zakat tu? Tak wajib. Tidak wajib qada zakat itu. Sebab kewajipan itu gugur dengan sebab di Islam lah. Kewajipan itu gugur dengan sebab di Islam. Targhib dipanggil, ulama sebut targhiban.
untuk menggemarkan dia masuk Islam. Jadi tidak ada halangan lah, dia tak perlu fikir kalau aku masuk Islam ni aku nak kena qada balik ni segala zakat-zakat yang sepatutnya aku keluar ni. Berapa tahun dah aku meniaga 40 tahun dah. Ni umur 70 dah baru nak masuk Islam contohnya. Umur 60 dah baru nak masuk Islam. Aku dah meniaga 40 tahun dah. Jadi nak kena qada balik 40 tahun zakat teruk. Jadi elok-elok kaya masuk Islam, miskin tak. Islam tidak mewajibkan dia dan tidak menuntut dia untuk mengeluarkan zakat semasa dalam keadaan dia kafir itu, selepas daripada dia masuk Islam. Jadi kira clean sheet lah dia panggil. Masuk Islam, buku baru. Teruskan berniaga dengan sumber yang halal dan sebagainya, ada keuntungan cukup nisab, cukup haul, wajib zakat tahun tu lah. Tahun dia Islam tu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama hurriyah, kemerdekaan, bukan hamba. Syarat yang kedua muslim, bukan kafir. Dengan tafsilan yang disebutkan tadi. Muslim itu walaupun dia bukan mukallaf, tak disyaratkan aqil dan baligh pada masalah wajib zakat. Yang ketiganya ghairil janin. Ghairil janin, selain daripada janin, anak dalam kandungan ibu. Ghairil janin ini merujuk kepada syarat tayaqunil wujud. Kalau dalam kitab fiqh yang lain, syarat wajib zakat itu ialah syarat am bagi wajibnya zakat itu ialah tayaqun al wujud, yakin keberadaan dia, mesti pasti dia ada, baru wajib zakat. Maka anak di dalam perut ibunya itu tidak pasti dia ada dan tidak pasti dia keluar hidup, maka tak wajib zakat walaupun dia dah menerima pewarisan. Contohnya anak dalam kandungan, ayah dia mati ataupun tok wan dia mati dan sebagainya, adalah sebab-sebab yang berlaku pewarisan, ataupun dihebah saat dah. Dihebah saat dah. Tok wan dia kata anak dalam perut ni, anak cucu ni, cucu yang dalam perut menantu aku ni contohnya, cucu dalam perut menantu aku ni, cucu dalam perut anak aku ni, aku nak bagi dah kat dia siap-siap ni, aku dah pindah milikkan kat dia siap-siap. Kebun aku ni banyak 50 relung contohnya, ataupun 50 ekar contoh, sah dan memang jadi milik dia. Macam tu juga dengan harta, sah jadi milik dia. Tapi wajib aku nak zakat tak wajib. Sebab tidak tayaqun al wujud, tidak pasti kewujudan dia. Tidak pasti kewujudan dia. Dia belum kita confirm kata dia betul-betul ada. Itu kalau dululah. Kalau dulu punya teknologi, dulu punya kemajuan dalam bidang perubatan, tak dapat nak dipastikan sama ada tu hidup betul ataupun tidak. Kalau kita lah ni kita dah ada alatan yang cukup maju untuk tengok janin, untuk tengok jantung bayi, untuk tengok pergerakan bayi, tengok perubahan fizikal bayi dalam kandungan ibu dan sebagainya. Maka tayaqun wujud ini boleh dikatakan tak ada, kita tidak pastikan sama ada dia lahir itu hidup ataupun mati. Boleh jadi berlaku komplikasi pada akhir kandungan, saat-saat akhir kandungan tu menyebabkan dia mati dan sebagainya. Jadi tak confirm dia keluar tu dalam keadaan hidup. Maka janin tidak wajib zakat atas dia. Kanak-kanak kalau dia umur 1 tahun pun wajib zakat, sebab tu confirm hidup. Tu confirm hidup. Kalau umur 2 tahun pun wajib zakat, kalau umur 6 bulan pun wajib zakat, contohnya lah. Tapi janin yang dalam perut ibunya, janin yang dalam kandungan ibunya, maka tak wajib zakat ke atasnya. Sebab tidak tayaqun al-wujud, tidak pasti kewujudan dia di dunia ni. Habis ni 3 syarat yang disebutkan dalam kitab kita. Ada lagi syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang lain selain daripada 3 syarat ni, iaitu syarat wajib zakat yang am ni, syarat am bagi kewajipan zakat ni, iaitu ta'ayyun al-milki. Yang syarat yang keempat yang tak disebutkan sini, ta'ayyun al-milki. Mesti milik yang khusus. Pemilikan itu pemilikan secara pasti. Ta'ayyun al-milki, mesti ditentukan milik. Benda ni kata ni hak siapa yang betul-betulnya, maka tuan dia tu lah yang wajib zakat.
tuan harta tu, bukan orang yang jaga harta tu, bukan orang yang claim kata harta tu harta dia, tak mesti orang tu tuan dia yang sebenar-benarnya yang wajib zakat. Kalau harta dan sebagainya lah, kalau harta dan sebagainya, ini mesti ta'ayyun al-milki. Maka kalau harta itu telah diwakafkan untuk tujuan yang am, contohnya harta itu diwakafkan secara am kepada fuqara, ataupun harta itu diwakafkan contohnya kepada rumah anak yatim contohnya. Ada orang kaya tu dia wakafkan kepada rumah anak yatim ataupun muslimin secara amnya, maka tak wajib zakat. Sebab dia tidak ta'ayyun milki, dia bukan milik siapa-siapa, dia milik orang ramai, dia milik orang ramai. Dan saya wakafkan kepada masjid contohnya, apa nama, kebun kelapa sawit ni contohnya, sebanyak 15 relung ni ataupun 15 ekar ni saya wakafkan kepada masjid. Jadi masjid kena keluar zakat dah? Tak. Sebab masjid bukan orang. Masjid bukan orang. Kalau sebagai wakaf yang am untuk maslahah masjid, untuk maslahah masjid, maka tak wajib keluar zakat lah. Tak wajib keluar zakat sebab dia wakaf yang am untuk muslimin secara umumnya. Tapi kalau wakaf yang khas, wakaf yang muayyan, contohnya diwakafkan kepada Zaid, seseorang yang nama Zaid, aku tak bagi kat hang ni, aku wakafkan atas hang. Maksudnya hang tak boleh jual benda ni, hang tak boleh wariskan benda ni, tak boleh. Hang boleh ambil manfaat saja pada benda ni. Wakaf yang khas dia panggil. Contohnya kitab kita ni diberikan kepada wakaf kepada orang yang khusus, tu dia panggil wakaf yang khas, wakaf. Dan benda tu biasa kita buat lah, wakaf Quran secara khas. Dan apa nama, ada contohnya yang berhormat kawasan ke apa ke, pegawai daerah ke apa ke, mai serahkan wakaf yang khas ke atas pelajar-pelajar tahfiz contohnya, wakaf Quran. Dia bukan wakaf secara umum, saya wakafkan kepada tahfiz ni, tak, bukan. Dia wakafkan secara khas setiap orang. Quran ni untuk adik, Quran ni untuk adik, Quran ni untuk adik, Quran ni untuk adik, siap nama contohnya. Maka dia panggil wakaf yang khas. Wakaf yang khas maksudnya dia boleh digunakan oleh orang tu, orang ni tak boleh guna, tapi orang tu tak ada hak untuk menjualnya, memberikan kepada orang lain dan sebagainya. Wakaf yang khas. Maka contohnya bila diberikan satu kebun tamar, kebun kurma dan sebagainya untuk seseorang secara khas, aku wakafkan benda ni, aku wakafkan kebun ni contohnya, aku wakafkan kebun ni untuk saudara aku. Dia takut kalau boleh kat saudara dia jual, dah tak dia wakaf senang. Wakaf. Lepas daripada mati saudara aku, maka wakafnya akan jadi wakaf yang am. Dia buat lagu tu. Sementara saudara aku ni masih hidup, aku wakafkan khas ke atas dia. Maka dia boleh guna, ambil intifak dan sebagainya. Nak jual tak boleh, nak pindah milik tak boleh. Sebab bila wakaf dah terangkat milik. Bila wakaf maka dah hilang milik secara peribadi. Dia boleh guna. Lepas daripada kematian saudara aku ni, maka aku wakafkan, ataupun wakaf itu berpindah kepada muslimin secara amnya. Contohnya dia buat wakaf lagu tu, sah. Tapi wakaf yang khas lagu tu, kalau cukup nisab dia, wajib zakat. Wajib zakat. Contohnya dia wakafkan apa nama, bendang sebanyak 15 relung kepada saudara dia, wakaflah. Maka saudara dia berusahakanlah, bila sampai musim tuai cukup nisab zakat perhumaan muasyarat, zakat tanam-tanaman, maka wajib kena zakat. Tapi ni wakaf khas ya. Wakaf khas wajib kena zakat bila ada perhasilannya. Wakaf am saja tak perlu. Tu beza, ataupun tu syarat dipanggil ta'ayyunil milki. Mesti ditentukan siapa milik, siapa milik harta tu. Maka pemilik harta itu yang sebenarlah yang wajib mengeluarkan zakat, bukan penjaga dan sebagainya. Syarat yang keempat yang tak disebutkan dalam kitab kita. Syarat yang kelima yang tak disebutkan dalam kitab kita juga ialah tamamul milk, sempurna milik. Tamamu al-milki, sempurna milik. Mesti milik dia secara sempurna. Maksudnya dia ada
kebebasan untuk menguruskan dan mengelolakan hartanya sewenang-wenangnya, ikut suka dia. Maksud ikut suka dia ni bukannya dia boleh untuk binasakan harta dia, tak, bukan. Tu ikut suka kita, tak. Maksud ikut suka dia ni maksudnya syarak memberikan dia kebenaran, sama ada dia nak pindahkan milik tu kepada orang lain, sama ada dengan jual ke, dengan beli ke, dengan bagi ke, dengan hebah ke, dengan hutang ke, dengan gadai ke, syarak izin. Tu dia panggil tamam memiliki. Dia boleh buat apa saja dengan harta dia tu dan diizinkan oleh syarak. Kalau dia pelingkup harta dia, tu bukan diizinkan oleh syarak. Tu bukan diizinkan oleh syarak. Tak, ni maksudnya tamamul milki, sempurna milik, dengan makna syarak memberikan dia hak yang penuh untuk dia menguruskan dan mengelolakan hartanya sesuka hatinya selagi mana berada di bawah kebenaran syarak. Maksudnya dia boleh bagi kat siapa-siapa yang dia nak bagi, dia boleh jual kepada siapa-siapa yang dia nak jual, dia boleh hebah kepada siapa-siapa yang nak hebah, dia boleh sedekah kepada siapa-siapa yang nak sedekah, dia boleh wakafkan pada pihak-pihak mana yang dia nak wakafkan, dia nak simpan untuk diri dia ataupun sebagainya, syarak izin. Itu dipanggil tamamul milki, tamam al-milki. Gitu. Maka kembali kalau kita gabungkan dengan masalah janin tadi ni yang dalam kitab kita tu, janin tu tidak tayakun wujud, contoh dalam bab pewarisan. Jadi kalau janin tu ada dua kemungkinan lah, dalam bab pusaka pun kita akan sediakan dua set kiraan pusaka. Kalau janin tu laki-laki, dia ada set pusaka dia, ada set kiraan pusaka dia. Kalau janin tu perempuan, ada set kiraan pusaka dia. Kalau janin tu mati, keluar dalam keadaan tak hidup, ada satu set kiraan yang asing pula. Maka set kiraan tanpa memasukkan janin dalam senarai penerima pusaka tu dengan bahawa ada kemungkinan dia mati, menyebabkan harta-harta tersebut akan masuk dalam milik waris-waris yang lain. Akan masuk dalam milik waris-waris yang lain. Jadi contohnya kalau termasuk dengan janin tu, dalam kiraan pusaka ada 6 orang waris yang layak makan pusaka, termasuk janin yang dalam kandungan ibu. Itu satu set kiraan, dan set kiraan tu akan teka kemungkinan sama ada janin tu laki-laki atau perempuan, satu-satu bab. Kemudian ada set kiraan yang berasingan tanpa memasukkan janin dalam senarai pewarisan, dengan bahawa dia mati semasa lahir ataupun sebelum lahir. Jadi kalau dengan janin 6 waris, kalau tanpa janin 5 waris lah yang layak makan pusaka tu. Maka dengan kiraan yang sebegitu, ada kemungkinan waris-waris tersebut, harta-harta yang diperolehi secara pusaka tersebut ada kemungkinan menyebabkan wajib bayar zakat. Maka tak wajib bayar zakat pada ketika tu. Tak wajib. Sebab tidak sempurna milik. Pada masa itu, pemilikan yang dikatakan milik waris tanpa mengira janin dalam senarai pewarisan tersebut dipanggil milik yang dhaif. Milik yang lemah. Itu baru andaian. Konform mati, beranak dah ataupun disahkan mati oleh pakar perubatan dan sebagainya, dan telah sempurna dikebumikan dan sebagainya, konform mati, barulah tamamul milki, barulah sempurna milik. Ni 5 syarat sah ataupun 5 syarat wajib zakat secara am. Kelima wajib syarat ni akan dibaca bersama dengan syarat-syarat khas bagi setiap Allahumma salli ala sayyidina, bagi setiap kategori zakat. Zakat ternakan, zakat perhumaan, zakat tanaman, zakat emas perak, zakat fitrah, zakat perniagaan dan sebagainya. Nanti dia akan ada syarat-syarat khas, dan syarat khas itu perlu dibaca dengan syarat am ni. Syarat yang am ni dalam kitab kita ada 3, iaitu hurriyah, kemerdekaan. Orang tu orang merdeka, bukan hamba. Yang keduanya Islam, bukan kafir. Yang ketiganya tayakkunul wujud ataupun ghairul janin. Sama aja. Ghairul janin berarti tayakkun wujud, pasti ada, pasti hidup. 3. Kita tambah lagi 2, iaitu ta'ayyunul milki, milik yang ditentukan, milik yang dipastikan siapa punya. Dan yang kelima tamamul milki, sempurna pemilikan. Maka ni 5 syarat wajib zakat. Ni 5 syarat wajib zakat secara amnya. Dan bila kita gandingkan dengan bila kita masuk secara spesifik dalam mana-mana kategori zakat ternakan contohnya dalam bab kita ni, zakat ternakan, kemudian zakat
tanaman dan sebagainya itu, maka dia akan ada syarat-syarat tambahan yang dipanggil syarat yang khas. Syarat khas. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzalika fi anwa'in, dan yang demikian itu, demikian zakat itu, fi anwa'in, dalam beberapa bahagian, dalam beberapa kategori. Secara umumnya dia dibahagikan kepada dua kategori lah secara umumnya. Kalau pecahan asas dia dibahagi kepada dua kategori. Satu dipanggil zakatul malin, yang kedua zakatul badani. Satu zakat harta, yang kedua zakat badan. Zakat badan satu saja, fitrah, itu akan dikemudiankan. Biasanya tak lah kali sebab dia satu saja. Dan yang lebihnya lagi, kategori zakat ni 5 ataupun 6 itu dipanggil zakat harta. Ini harta yang dikeluarkan zakat. Keluar zakat itu sebab kita memiliki harta yang tertentu. Kita memiliki ternakan, kita memiliki tanaman, kita memiliki emas perak, kita memiliki perniagaan, kita memiliki galian, kita memiliki harta yang zahir ataupun harta yang ditanam pada zaman jahiliah, dipanggil rikas dan sebagainya, itu 6. Maka itu dipanggil zakat harta. Dan zakat badan satu saja, iaitu zakat fitrah. Sebab kita hidup, maka kita wajib fitrah, kita wajib bayar zakat fitrah. Itu dua kategori zakat. Jadi daripada dua kategori tersebut, kategori yang pertama itu zakatul mal, zakat harta, itu dibahagikan kepada 5 ataupun 6. 5 ataupun 6 bahagian pula. 5 ataupun 6 anwa' bahagian. Manakala kategori yang kedua, kisim yang kedua, iaitu zakatul badan, hanya satu saja yang berada di bawah zakatul badan, iaitu zakat fitrah. Itu akan dibincangkan ikut susunan dia lah, ikut susunan dia. Dan zakat fitrah tu akan diletakkan hujung sekali, sebab dia di kisim yang kedua. Dia bahagian zakat badan, bukan bahagian zakat harta. Habis. Kita masuk sikit. Qala rahimahullah. Kita tak sempat habiskan ni. Kita masuk sikit. Qala rahimahullah. Al-awwalu an-na'mu. Yang pertamanya daripada beberapa nau' zakat ni ialah an-na'mu. Zakat na'am. Na'am ni terjemahan dalam bahasa kita ialah ternakan. Terjemahkan dalam bahasa kita ialah ternakan. Dijamakkan, dipluralkan dengan an'am. Dengan an'am, ternakan. Jadi zakat haiwan ternakan. Zakat haiwan ternakan. Yang dimaksudkan dengan ternakan kat sini ialah 3 kategori, 3 keluarga haiwan. Yang pertamanya ibil, unta. Yang keduanya lembu, bakar. Lembu ni panggil lembu ahli. Bakar ahli, lembu ternakan. Walaupun ada sebahagian lembu yang bukan ternakan lah. Maksud lembu ni ialah keluarga dia. Masuk dalam kata lembu rebau, sebab dia keluarga lembu. Dan dia merupakan ternakan, maka masuklah. Tapi seladang tak masuk. Dia kategori lembu. Seladang ialah kategori lembu, tapi dia bukan ternakan. Dia masuk dalam kategori haiwan liar. Dia panggil wahsy, bakar wahsy. Apa nama lawan bagi bakar ahli. Yang dimaksudkan dengan bakar, yang dimaksudkan dengan lembu yang diwajibkan zakat ialah keluarga lembu yang diternak. Jenis ternakan. Jenis ternakan. Bukan masalah kita bela ke tak. Kalau kata contohlah ada orang bela seladang, tak wajib zakat kat dia walaupun dah jadi jinak. Sebab dia bukan jenis lembu jinak. Dia asalnya lembu yang liar. Tapi kalau rebau, masuklah dalam kategori apa nama lembu ternakan, masuk dalam kategori na'am. Dan yang ketiganya ialah ghanam, kambing. 3 lah, ibil, unta, bakar ahli, lembu ternakan,
keluarga lembu ternakan, dan juga kambing, ghanam. Kambing tak kira lah kambing jenis apa pun, biri-biri ke, kambing kacang ke, yang pentingnya dia kambing ternakan. Kalau kambing gurun contohnya, kambing bukit, dia bukan kambing ternakan, dia kambing liar, tak wajib zakat walaupun kita belah. Kita belah kambing gurun contohnya, satu gurun kita belah, tak wajib zakat walaupun dia jadi jinak lah, sebab dia bukan berasal daripada kambing ternakan. Dia kena kambing balat, kambing negeri, kambing yang diternak orang, kambing yang memang jenis dibelah, iaitu biri-biri dan kambing kacang. Kambing kacang kita tu habis. Maka tu jenis ternakan yang ada. Selain daripada 3 jenis ni, maka tak wajib, walaupun dia diternak, walaupun dia dipelihara. Contohnya kuda, tak wajib. Kuda tak wajib zakat, dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW memang tak wajib zakat kuda. Begitu juga dengan contohnya keldai. Keldai tak wajib zakat. Begitu juga contohnya dengan Allahumma shalli alaihi wasallam, kalau kita buat perbandingan yang lain, bagal pun tak wajib zakat, bagal dan sebagainya. Maka 3 ni saja. Unta, tak kira dia unta jenis apa pun, unta Mesir ke, unta Arab Saudi ke, unta Qatar ke, unta Yaman ke, ada unta wajib zakat, atas apa nama sekalipun unta tu. Dia naqah ke, dia ibil ke, dia ba'ir ke, dia apa ke, wajib zakat. Yang keduanya bakar ahli, jenis lembu kampung. Maksud lembu kampung ni ialah lembu ternakan lah, lembu ternakan, lembu dalam negeri. Termasuk dengan kata lembu ni ialah kerbau, dan terkeluar dengan kata lembu ahli itu ialah lembu wahsy, bakar wahsy, lembu liar, iaitu seladang tak masuk. Seladang tak masuk. Kalau apa nama, kacuk di antara yang wajib dengan yang tak wajib, maka dikira belah tak wajib. Seladang kacuk dengan lembu contohnya, seladang kacuk dengan lembu, maka tak wajib. Begitu juga contohnya kambing yang kacuk dengan kijang contohnya. Kambing kacuk dengan kancil atau kacuk dengan kijang, maka tak wajib. Tak wajib. Habis. Gitu. Dinamakan ternakan ini dengan na'am. Ulama kata dinamakan ternakan dengan na'am sebab banyak nikmat Allah pada ternakan ni. Likasrati ni'amillah. Na'am tu kalau kita baca dengan kasrah, ni'am, dia merupakan kata jamak bagi nikmat. Ni'matun, ni'matani, ni'amun, segala nikmat. Kalau kita baca dengan kasrah nun. Jadi ulama kata dinamakan ternakan itu dengan na'am kerana banyak nikmat Allah padanya. Dia boleh dimakan, dia boleh dipelihara, boleh dibuat kerja, boleh ditunggang, boleh diambil susunya, boleh dimanfaat kulitnya, boleh dimanfaat bulunya dan sebagainya. Banyak nikmat yang Allah berikan menerusi haiwan-haiwan ternakan ni. Dia boleh dijual, dia boleh dibeli, boleh disimpan, dijadikan aset, dijadikan harta, dijadikan pelaburan dan sebagainya. Maka banyak nikmat. Maka sebab itu dinamakan dia dengan na'am, dengan na'am, dengan fathah nun. Kata ulama lah, sebab nama lah, sebab nama. Baik. Maka pada na'am ini, pada ternak, pada zakat ternakan ini ada 4 syarat tambahan. Ada 4 syarat tambahan. Sebahagiannya akan disebut dalam fasal yang selepas daripada kiraan. Dia akan sebut dulu tentang nisab. Itu syarat yang pertama lah ni. Bulughun nisab, syarat yang pertama, sampai kadar wajib zakat. Maka pada unta ada kadar wajib zakat dia sekurang-kurangnya 5 ekor. Dan pada lembu ada kadar wajib zakat dia sekurang-kurangnya 30 ekor.
dan pada kambing ada kadar wajib zakat dia, iaitu sekurang-kurangnya 40 ekor. Akan dibincangkan satu persatu lah dia punya apa dan benda apa yang jenis zakat yang bagaimana perlu dikeluarkan. Maka syarat yang pertama, syarat wajib zakat yang pertama pada syarat wajib zakat tambahan dipanggil syarat khas bagi zakat ternakan ni, yang pertamanya sampai nisab. Ni akan dibincangkan dalam kitab kita. Yang keduanya mudhiyil haul. Mudhiyil haul, berlalu tempoh pemilikan setahun. Ini akan disebutkan dalam fasal selepas daripada nisab. Mesti cukup setahun pemilikan ternakan ni barulah wajib zakat. Yang ketiganya antakuna saimah. Kaunun na'ami saimatun. Keadaan haiwan ternakan itu saimah, dipelihara. Maksudnya dilepas untuk meragut. Dengan erti kata kita tidak membeli dedak untuk dia. Kita tidak perlu mengeluarkan belanja untuk membeli makanannya. Kalau kita terpaksa keluarkan belanja untuk membeli makanan ni, tak wajib zakat. Itu juga akan disebutkan dalam fasal selepas daripada nisab ni. Yang keempatnya bahawasanya dia tidak wa'an la takuna amilah. Dia mestilah haiwan yang tidak digunakan untuk bekerja. Maksud bekerja ni sama ada digunakan pada ladang, digunakan pada kebun, digunakan sebagai digunakan sebagai tunggangan, digunakan sebagai tempat kenderaan untuk angkut air dan sebagainya, maka tak wajib zakat juga. Dia mesti haiwan yang kita pelihara untuk dimakan ataupun untuk dijual contohnya, barulah wajib zakat. Dan keempat-empatnya akan disebut dalam fasal yang berikutnya lah secara turutannya. Ini dia sebut tentang nisab dulu. Kadar wajib zakat pada setiap jenis binatang ni. Unta dia ada kadar wajib zakat dia. Lembu dia ada kadar wajib zakat dia. Dan kambing dia ada syarat wajib zakat dia, ada kadar wajib zakat dia. Yang ni kita sambung insya-Allah pada kelas yang akan datang, iaitu nisab haiwan ternakan. ففي كل خمس من الإبل إلى العشرين شاة جزعة أو جزع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتان والله سبحانه وتعالى أعلم. Dia akan jadi lanjut perbincangan kalau kita belajar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.